Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan serba sedikit tentang kelompok-kelompok manusia yang dimuatkan di dalam surah Al-Fatihah. Baik, di dalam surah Al-Fatihah saya ingin memfokuskan pada ayat yang ketujuh, iaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat ini Allah SWT telah menerangkan tiga jenis manusia, iaitu yang pertama adalah an'amta, iaitu orang yang diberi nikmat. Yang kedua adalah maghdub, iaitu mereka yang dimurkai. Dan yang ketiga adalah dhalin, orang yang sesat. Baik, saya ingin menerangkan golongan pertama, iaitu orang yang diberi nikmat dalam surah Al-Fatihah yang pada ayat An'amta. Ini Imam Ibn Katsir menerangkan dalam tafsirnya. Dia menjelaskan bahawa di dalam surah An-Nisa menerangkan tentang siapakah orang yang diberi nikmat itu. Dalam surah An-Nisa ayat 69 hingga 70, Allah SWT menerangkan mafhumnya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, iaitu para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang syahid, orang-orang soleh, dan mereka itulah adalah teman yang sebaik-baiknya. Baik, dalam surah An-Nisa ini teras jelas siapakah orang yang diberi nikmat itu, iaitu yang pertama adalah para nabi dan anbiya, para syuhada, dan orang soleh. Dan jika diteladani sejarah yang lalu, bahawa jelas orang-orang inilah yang akan memandu kita ke arah jalan kebenaran, dan Allah SWT dah beri jaminan orang ini akan diberikan nikmat. Baik, golongan yang kedua yang disebut dalam surah Al-Fatihah adalah golongan yang dimurkai, al-maghdub. Imam Ibn Katsir menerangkan bahawa mereka yang dimurkai Allah ini adalah golongan yang mempunyai ilmu, tahu kebenaran, tetapi tidak mengamalkan ataupun mereka menentang terus. Dan dalam hal ini, kelompok yang dimaksudkan itu ataupun golongan yang dimaksudkan itu adalah Yahudi. Yahudi adalah satu bangsa yang terkenal dengan sifat sombong, kerana mereka mendakwa bahawa keturunan-keturunan Nabi itu adalah semuanya datang daripada keturunan mereka saja, bukan daripada bangsa-bangsa lain. Dan atas sebab itulah mereka digolongkan di dalam golongan yang dimurkai Allah. Dan golongan Yahudi ini tidak dinafikan mereka ini memang mempunyai kepandaian, mempunyai ilmu, tetapi akibat daripada mereka menentang ataupun mereka mengingkari ataupun mereka tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, mereka telah digolongkan di dalam golongan yang dimurkai. Baik, golongan yang ketiga adalah golongan yang sesat ataupun ad-dhalin. Sebahagian ulama tafsir menafsirkan golongan yang sesat ini adalah masyarakat Nasrani, kerana mereka mengamalkan sesuatu amalan tanpa ilmu. Mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh rahib-rahib ataupun pendeta-pendeta, dan mereka tidak tahu asal-usul, tetapi disuruh untuk dilakukan. Antara kesesatan yang dibawa oleh rahib-rahib ini adalah dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh syariat dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh syariat. Allah SWT telah merakamkan dalam surah At-Taubah yang bermaksud mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah,
Juga mereka mempertuhankan Al-Masih putera Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Baik, di dalam satu kisah yang diriwayatkan, ada satu kisah dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di leherku ada salib terbuat daripada emas. Aku kemudian mendengar beliau membaca ayat, mereka yang menjadikan alim-alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Aku menyatakan, ya Rasulullah, sebenarnya mereka tidak menyembah rahib-rahib itu. Nabi Muhammad SAW menjawab, benar, tetapi rahib itu menghalalkan untuk mereka apa yang diharamkan, iaitu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maka itu adalah peribadatan kepada para rahib itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Baihaqi. Baik, jelas bahawa golongan-golongan ini sesat, jelas sesat, dan kita berdoa agar tidak tergolong dalam golongan ini. Baik, buat akhirnya, marilah kita sama-sama menekuni kembali ataupun mendalami semula surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, dan semoga kita digolongkan di dalam golongan orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT dan dijauhi daripada dua golongan yang terakhir tadi, iaitu golongan yang dimurkai Allah dan golongan yang sesat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.